Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir innaka muyassirul 'usr. Jadi alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan taufik dan hidayah daripada Allah Taala dapat kita sama-sama masih lagi bernafas, masih lagi hidup setelah kita semua ni semalam ni kita mati belaka dah semalam. Bangun pagi ni kita masih hidup. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita selepas mematikan kita. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita semua akan kembali. Jadi insya-Allah untuk pagi ni kita akan belajar pendidikan Islam tahun 6. Pelajaran yang ke-7, unit yang ke-3, iaitu sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Jadi di antara sifat yang wajib bagi Allah ialah sifat kalam. Sifat kalam. Jadi murid-murid boleh rujuk kepada buku teks pendidikan Islam, muka surat 82 sehinggalah 85. Jadi insya-Allah pada pagi ni Ustaz akan mengajar menggunakan nota yang telah Ustaz buat lah. Slide yang telah Ustaz buat ni. Dan slide ini, nota ini Ustaz akan masukkan ke dalam Google Form. Jadi awak boleh gunalah nota ni. Boleh jadi rujukan kepada awak. Ustaz letakkan di dalam Google Form. Google Form yang Ustaz bagi. InsyaAllah. Sepatutnya kita ber-Google Meet secara bersemuka, tapi dengan sebab Ustaz ada taklimat pada pagi ini, maka Ustaz terpaksa rakam daripada awal lah. InsyaAllah. Jadi dalam buku teks muka surat 82 tu, unit yang ketiga, kalam, iaitu sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Salah satunya ialah sifat kalam. Yang mana dalam buku teks dia mulakan perbincangan dengan dia bawakan kepada kita satu hadis, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Rawahu Tirmizi. Tirmizi itu boleh baca tiga wajah. Tirmizi, Tarmizi ataupun Turmuzi. Ada tiga cara. Betul belaka tu. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, iaitu Al-Quran, dia akan memperoleh satu kebaikan. Satu kebaikan. Daripada satu huruf boleh satu kebaikan. Satu kebaikan akan digandakan dengan 10 kali ganda. Allah Ta'ala ni maha pemurah. Satu kebaikan yang kita buat tu Allah Ta'ala ganda jadi 10 kali ganda. Jadi kalau kita baca satu huruf, boleh 10 kali ganda. 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kita sebut alif lam mim. Itu bukan satu huruf, tapi sudah 3 huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi 3 huruf. Kita baca alif lam mim saja sudah dapat 30 kebaikan yang Allah Ta'ala bagikan kepada kita.
Itulah kelebihan kita membaca kitab Allah. Yang mana kitab Allah ni adalah kalamullah lah. Quran ni. Dia ada sebut selepas pada ni. Apa itu Al-Quran? Sebab dia ada kaitan dengan pelajaran yang kita belajar ni. Iaitu kalam. Kalam. Allah Ta'ala maha berkata-kata. Okay, kita tengok slide seterusnya. Okay. Info, bahagian info. Kalau dalam buku TED, di bahagian bawah tu dia ada info. Okey, dia kata Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membacanya merupakan satu ibadah. Jadi Quran yang kita baca ni adalah kalam Allah. Kalam Allah, perkataan Allah, bukan perkataan manusia. Yang mana kalam ini diturunkan sebagai mukjizat. Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat. Al-Quran ini adalah mukjizat, iaitu perkara luar biasa yang diturunkan kepada Nabi, kepada Rasul. Kepada Nabi Muhammad. Diturunkan kepada Nabi Muhammad dan membacanya. Kita baca Al-Quran ini merupakan satu ibadat. Merupakan satu ibadat, boleh pahala. Sama ada kita baca tu kita faham ke, kita tidak faham ke, maka boleh pahala. Jadi satu ibadat kita baca ni. Satu huruf boleh 10 pahala, 10 kebaikan. Bayangkanlah. Satu huruf 10 kalau kita baca sepipi Quran, banyak mana pahala yang akan kita dapat. Ayat besarnya kalamullah ni. Al-Quran itu. Okay, seterusnya erti sifat kalam. Di antara sifat yang wajib bagi Allah ialah sifat kalam. Apakah maksud sifat kalam itu? Dia kata di sini, kita wajib beriman bahawa Allah bersifat kalam. Kita wajib beriman. Wajib beriman bahawa Allah bersifat kalam. Kita mesti iktikad bahawa Allah ni kalam, bersifat kalam, iaitu berkata-kata. Allah Ta'ala ni tidak bisu. Allah Ta'ala maha berkata-kata. Sifat kalam Allah bererti Allah maha berkata-kata tanpa memerlukan alat bantuan dan perantaraan. Allah Ta'ala berkata-kata tak sama dengan kita lah. Kita ni berkata-kata berhajat kepada alat. Berhajat kepada ni. Berhajat kepada peti suara. Berhajat kepada mulut. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada alat bantuan dan perantaraan. Lepas tu bagaimana cara Allah Ta'ala berkata-kata? Tu kita serah kepada Allah. Kita serah kepada Allah Ta'ala. Tak payah memikirlah. Sebab zat Allah ni kita tak payah memikir. Kita serah kepada Allah Ta'ala. Cara Allah berkata-kata tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Jadi cara Allah berkata-kata tu tidak sama dengan makhluk dia. Makhluk dia antaranya kita lah manusia ni. Seterusnya. Dalil naqli. Dalil naqli, dalil daripada Al-Quran ataupun dalil daripada hadis yang menyatakan bahawa Allah itu maha berkata-kata. Dalil naqli, firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 164. Wa kallama Allahu Musa taklima. Maksudnya, dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung, tidak ada perantaraan. Surah An-Nisa ayat 164. Jadi dalam ayat ini menyatakan bahawa Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa. Di antara mukjizat Nabi Musa, kelebihan Nabi Musa ialah dia dapat bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala secara direct, secara langsung. Sebab itulah Nabi Musa ni diberi gelaran apa? Musa Kalimullah, iaitu orang yang boleh bercakap dengan Allah secara langsung. Jadi ayat ini menyatakan bahawa Allah ni memang boleh berkata-kata. Wa kallamallahu, dan Allah Ta'ala berkata-kata. Jelas dalam ayat tu menyebutkan bahawa Allah ni berkata-kata. Bersifat dengan sifat kalam.
jelas dalam surah An-Nisa ayat 164. Okey, dalil akli pula. Dalil akli ni dalil yang kita fikir menggunakan akal fikiran kita. Dia kata, jika Allah tidak boleh berkata-kata, maka berlakulah kekurangan baginya. Sedangkan mustahil bagi Allah bersifat kekurangan. Sesungguhnya bagi Allah segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Ni dalil kita fikir secara akal kita. Kalaulah kita kata Allah Ta'ala ni tak boleh berkata-kata, maksudnya bisu, maka sifat bisu tu adalah satu kekurangan. Jadi, macam mana Allah Ta'ala nak jadi Tuhan kalau ada sifat kekurangan? Sedangkan Tuhan Allah ni maha sempurna. Maha sempurna, tidak ada sebarang sifat kekurangan. Maka mustahil lah. Mustahil bagi Allah tidak berkata-kata. Tu kita fikir dengan akal fikiran kita lah. Tu dalil akli. Kemudian bahagian info di bawah. Dia kata sifat kalam Allah mengandungi suruhan, tegahan dan pemberitahuan yang berupa wahyu kepada para rasulnya seperti Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur. Itu sifat kalam Allah. Perkataan Allah ni ada, sama ada dalam bentuk suruhan. Allah Ta'ala suruh semaya, suruhan. Ataupun dalam bentuk tegahan. Allah Ta'ala tegar. Wala tusrifu, jangan kamu melampaui batas. Ataupun pemberitahuan. Kata-kata Allah ni sebagai pemberitahuan. Dalam Quran banyaklah. Allah Ta'ala cerita. Allah Ta'ala bagi tahu kisah-kisah orang yang terdahulu. Banyak. Sama ada dalam Quran, ada Taurat, Injil dan Zabur. Semua tu adalah kalamullah, perkataan Allah Ta'ala. Cuma masalah Taurat, Injil dan Zabur yang diselewengkan tu masalah lain lah. Kemudian bahagian nilai di bawah, nilai baik yang kita boleh ambil daripada pelajaran yang kita belajar ini. Dia kata menghayati dan mengamalkan kalam Allah. Kita mestilah menghayati kalam Allah. Apa dia Allah Ta'ala sebut dalam Quran, apa dia Allah Ta'ala bagi tahu, apa dia Allah Ta'ala suruh, apa dia Allah Ta'ala larang. Dan mengamalkan kalam Allah. Kita kena amal lah. Segala suruhan Allah kita kena amal. Segala larangan Allah kita kena tinggal. Tu nilai baik yang dapat kita ambil lah. Seterusnya. Kemudian seterusnya dia bawa mari kepada kita kisah Nabi Musa bercakap dengan Allah Ta'ala. Bawa mari ni dalam bentuk apa ni? Dalam bentuk ucapan. Jadi dalam nota ni Ustaz telah tukar daripada tulisan Jawi kepada tulisan Rumi lah. Terutamanya bagi murid yang lambat baca Jawi, maka dia boleh tengok kod Rumi tu. Jadi nota ini awak boleh ambil dalam Google Form yang Ustaz bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa alaihissalam junjungan mulia membawa risalah Islam bergema, menentang Fir'aun bongkak derhaka, berkata-kata dengan Allah mukjizat dikurnia. Itu dia mulakan ucapan dia dengan pantun. Kawan-kawan yang dihormati, Nabi Musa alaihissalam diutuskan Allah untuk memimpin Bani Israel ke jalan yang benar. Nabi Musa ni adalah keturunan Bani Israel. Jadi Allah Ta'ala utuskan dia untuk memimpin Bani Israel bawa kepada jalan yang benar lah. Nabi Musa AS ialah Nabi yang boleh bercakap terus dengan Allah. Dalam Al-Quran ada menceritakan tentang mukjizat Nabi Musa AS. Seperti dalam surah Taha ayat 11 hingga 15. Dalam surah Taha ayat 11 hingga 15 ni Allah Ta'ala cerita bagaimana Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa AS. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, maka apabila ia siapa dia? Ia Nabi Musa sampai ke tempat api itu. Ni kisah Nabi Musa apabila Nabi Musa balik daripada Madian,
nak menuju ke Mesir bersama dengan isterinya, maka dari jauh dia nampak macam ada api. Maka Nabi Musa pun pergilah ke tempat tu. Jadi apabila dia sapa, ni lah Allah Ta'ala sebut ni. Maka apabila ia, iaitu Nabi Musa sampai ke tempat api itu, kedengaran ia diseru. Maka Nabi Musa ni diseru oleh Allah Ta'ala. Wahai Musa, sesungguhnya aku Tuhanmu, bukalah kasutmu kerana engkau sekarang berada di lembah tua yang suci. Aku memilihmu menjadi Rasul. Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa. Bagaimana Allah Ta'ala berkata, kita serah kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala menyeru Nabi Musa, wahai Nabi Musa, sesungguhnya aku ni Tuhanmu. Bukalah kasutmu kerana engkau sekarang ni berada di lembah tua yang suci. Aku memilihmu menjadi Rasul. Allah Ta'ala menegaskan bahawa Allah Ta'ala telah memilih Musa sebagai Rasul. Muka surat seterusnya. Dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya akulah Allah. Tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu sembahlah aku. Dan dirikanlah solat. Dan dirikanlah solat. Jarak sikit. Dan dirikanlah. Kena jarak. Dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Firman Allah Ta'ala lagi. Sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang. Aku sembunyikan masa datangnya supaya tiap-tiap diri dibalas dengan apa yang diusahakan. Itu firman Allah Ta'ala dalam surah Taha ayat 11 hingga 15. Mengisahkan bagaimana Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa AS. Cara Allah Ta'ala berkata-kata tu kita serah kepada Allah Ta'ala. Bagaimana Nabi Musa boleh dengar tu, wallahu'ala, kita serah kepada Allah Ta'ala cara dia. Kita mesti yakinnya Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa faham. Nabi Musa faham. Begitulah mukjizat Nabi Musa AS yang dapat berkata-kata dengan Allah. Oleh itu, kita wajib beriman. Ini pengajaran dia. Kita wajib beriman bahawa Allah bersifat kalam dengan meyakini Allah maha berkata-kata. Dan kata-kata Allah berbeza daripada makhluknya serta tidak memerlukan alat dan perantaraan. Itu kita wajib meyakini, beriman bahawa Allah Ta'ala ni bersifat kalam, maha berkata-kata. Apabila kita beriman dengan sifat kalam Allah, banyak kesannya dalam kehidupan kita iaitu, jadi apabila kita yakin, kita beriman dengan sifat kalam Allah, maka banyaklah kesan-kesan yang baik. Contohnya apa dia? Kita akan mengakui kebesaran dan keagungan Allah. Kita mengaku bahawa Allah Ta'ala maha besar, Allah Ta'ala maha agung. Menjadikan Al-Quran sebagai pegangan dalam kehidupan. Kita akan jadikan Quran sebagai pegangan dalam kehidupan. Sebab kita tahu bahawa Quran ini adalah kalam Allah, perkataan Allah, bukannya perkataan makhluk. Beramal dengan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Dikasihi dan dirahmati oleh Allah. Allah Ta'ala sukalah. Allah Ta'ala kasih dan Allah Ta'ala akan merahmati orang yang beriman kepada Allah. Orang yang mengakui kebesaran Allah. Orang yang beriman bahawa Allah Ta'ala maha berkata-kata. Orang yang beramal dengan segala perintah Allah. Orang yang sentiasa menjadikan Al-Quran sebagai pegangan dalam kehidupan. Semestinya lah. Maka orang-orang ini akan dikasihi dan dirahmati oleh Allah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu habislah ucapan dia. Kita tengok muka surat seterusnya. Ni Ustaz tulis semula ni. Ustaz tulis semula daripada apa yang kita dapat daripada cerita tadi. Kita wajib beriman bahawa Allah bersifat kalam dengan meyakini Allah maha berkata-kata dan kata-kata Allah berbeza daripada makhluknya serta tidak memerlukan alat dan perantaraan. Ni pun Ustaz tulis semula. Kesan beriman dengan sifat kalam Allah. Mengakui kebesaran dan keagungan Allah.
menjadikan Al-Quran sebagai pegangan dalam kehidupan, beramal dengan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, dikasihi dan dirahmati Allah. Kemudian rumusannya, kesimpulan yang dapat kita ambil kepada dia. Kalam Allah tidak dapat dijangkau oleh akal fikiran manusia. Kalam Allah ni kalau kita nak memikir bagaimana Allah Ta'ala berkata-kata, tu kita serah kepada Allah Ta'ala lah. Akal kita ni tak mampu nak fikir dah. Nak fikir zat Allah Ta'ala ni, tu tak mampu. Kita tak mampu nak fikir tentang zat Allah Ta'ala. Begitu juga sifat kalam Allah. Kita wajib beriman dengan sifat kalam Allah dan mentaati perintah Allah serta meninggalkan larangannya. Jadi kita wajiblah, kesimpulannya kita wajib beriman dengan sifat kalam Allah. Allah Ta'ala ni maha berkata-kata. Kita mesti yakin bahawa Allah Ta'ala ni maha berkata-kata dan pada waktu yang sama kita mentaati perintah Allah serta meninggalkan larangannya. Nak berjaya, kita taat perintah Allah, tinggal larangan Allah. Itu dia rumusan daripada apa yang kita belajar pada hari ini. Kemudian seterusnya dia kata, bersama kita akhiri pertemuan kita dengan membaca surah Al-Asri dan tasbih kifarah di setiap majlis lah. Setiap majlis yang kita adakan, apabila berakhir majlis, kita bacalah surah Al-Asri dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Bilah slide dia. Tu habis slide dia. Kemudian seterusnya Ustaz akan tunjuk. Google Form. Google Form yang Ustaz buat. Awak kena buat lah Google Form ni. Okey ni, Ustaz besar sikit. Besar biar awak nampak. Besar lagi. Okey. Ni Google Form yang Ustaz buat. Awak kena masukkan email dah. Awak kena masukkan email awak. Ada kisah dia lah. Ustaz terpaksa masuk email ni, ada kisah dia. Bapa-bapa sebab apa. Tulis nama. Kemudian pilih sekolah awak, kelas-kelas apa. Kemudian seterusnya video rakaman ni Ustaz akan memasukkan, Ustaz akan letak di sini. Begitu juga nota yang Ustaz buat, Ustaz letak di sini. Semuanya Ustaz letak di sini belakang. Awak boleh baca. Free of charge. Tak payah bayar. Bukan untuk dijual dah. Nota ni. Lengkap nota. Kemudian latihan pengukuhan. Awak kena baca molek, lepas tu barulah jawab ni. Setiap seorang murid boleh jawab sekali sahaja. Ustaz buat ketetapan setiap murid boleh jawab sekali sahaja. Maka awak kena jawab molek lah. Kena baca dulu lah. Kena baca dulu. Jangan awak tu nak jawab. Baca tak. Tengok video dulu. Baru jawab. Apakah erti sifat kalam Allah? Semua orang wajib. Wajib ke apa? Ada 10 saja soalan sebagai latihan pengukuhan untuk awak lah. Kemudian selesai dah. Itulah sedikit sebanyak yang Ustaz dapat beri pada pagi ini. Ustaz harap kita dapat ambil pengajaran lah daripada apa yang kita belajar pada pagi ini. Dan kita mesti meyakinilah bahawa Allah Ta'ala ni bersifat kalam, iaitu Allah Ta'ala maha berkata-kata. Kalam ni maksudnya Allah Ta'ala maha berkata-kata tanpa memerlukan alat bantuan dan perantaraan. Kemudian cara Allah Ta'ala berkata tu tidak sama dengan makhluk.
Cara Allah Ta'ala berkata tidak sama dengan makhluk. Kita serah cara dia tu kepada Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.